أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam Ahli Tuan Kuasa Sarawak Syakirin, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah ini merupakan kunjungan saya kali yang kedua ke madrasah ini. Mungkin ada tuan-tuan yang ingat lagi saya, tapi saya rasa ramai yang dah lupa. Sebab lama dah saya tak datang kat sini, sekitar mungkin dalam 2 tahun ataupun 3 tahun yang lepas. Ala kulli hal, syukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah memperkenankan untuk saya tiba ke sini, dan saya pohon kemaafan awal. Saya datang daripada Bandar Seri Putera dan Kesusakan Jalan Raya seperti ada kebiasaannya untuk tiba ke Ampang. Ianya merupakan satu kelaziman bagi kami yang tiba daripada arah selatan. Malam ni adalah malam yang kedua daripada malam yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sumpahnya. Allah telah bersumpah berkenaan tentang malam-malam ini dalam surah Al-Fajr. Allah sebut wal fajr wa layalin ashr. Dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua Allah menyatakan dan demi malam yang 10. Lalu para mufassirun yang mentafsirkan akan ayat ini menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan malam yang 10 itu adalah bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah kepada tanggal 10 Zulhijjah kelak. 10 hari inilah yang disumpah Allah dengannya bagi menunjukkan kebesaran waktu tersebut, di mana dalam menjelaskan akan hal tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi menyatakan, Nabi kata, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Nabi sebut berkenaan tentang 10 malam ini, termasuk juga dengan siang harinya. Nabi kata tidak ada hari yang terlebih Allah Azza wa Jalla menyukai akan amal-amal saleh berlaku di dalamnya lebih daripada apa yang dilakukan dalam tempoh 10 hari ini. 1 hingga 10 ini, tuan-tuan. Para sahabat bila mana mendengar akan sabda Nabi SAW ini merasa takjub, terkejut. Kenapa? Sebab kita yang mungkin terbiasa dengan amal ibadat Ramadan, contohnya yang telah berlalu, mengetahui bahawasanya kebaikan Ramadan itu cukup banyak, bermula daripada awal Ramadan sehingga ke penghujung Ramadan. Diceritakan kebaikan Ramadan seolah-olah itulah yang terbesar dalam hidup kita. Tiba-tiba para sahabat mendengar ada yang lebih besar daripada sekalian yang lain. Lalu mereka cuba meneka tahap manakah besarnya 10 hari tersebut dengan mereka meletakkan sesuatu yang mereka kira perkara yang paling besar dalam kehidupan para sahabat. Para sahabat yang paling besar dalam hidup mereka tak sama seperti mana yang besar dalam hidup kita. Yang lebih besar dalam hidup kita mungkin malam ni ada kambing, wallahu alam. Betul kan? Macam mana? Bihun goreng. Saya difahamkan Syakirin memang terkenal dengan kambing. Malam ni ditukar menu, alhamdulillah. Saya pun takut juga. Darah dah naik, gula pun dah naik. So malam ni bihun selamat saya, alhamdulillah. Tapi para sahabat yang paling besar dalam hidup mereka bukan makan. Yang paling besar ialah berjihad pada jalan Allah. Lantas mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah amal yang merupakan terbesar pada sisi mereka, iaitu berjihad pada jalan Allah Azza wa Jalla, boleh menandingi amalan yang dikerjakan dalam tempoh 1 hingga 10 Zulhijjah ini? Qalu walal jihadu fi sabilillah. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah jihad tersebut dapat menandingi amalan-amalan dalam tempoh tersebut? Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah
Bahkan tidak yang dikatakan jihad itu dapat menandingi amalan-amalan yang diperbuat oleh manusia bermula daripada malam semalam sehinggalah tiba 10 Zulhijjah nanti. Maksud yang dikatakan amalan itu adalah amalan yang saleh, sudah pasti. Melainkan hanya satu keadaan sahaja yang boleh menewaskan amalan-amalan saleh yang dikerjakan dalam tempoh 1 hingga 10 nanti, tuan-tuan. Apa dia? Yang disebutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Nabi kata hanya satu condition, satu keadaan sahaja yang mana kalaulah ia berlaku, barulah itu lebih tinggi daripada amal-amal manusia yang diperbuat daripada 1 hingga 10 ini, tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata melainkan seorang lelaki yang keluar daripada rumah dia, bawa harta dia, bawa diri dia untuk berjuang pada jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak lagi kembali ke rumahnya, sama ada dengan jiwanya maupun dengan hartanya, dalam arti kata lainnya itu mati syahid. Itu je. Kita yang telah mendengar kebaikan Ramadan, apa yang ditawarkan daripada Ramadan, especially dalam tempoh 10 malam akhir Ramadan, daripada kebaikan malam Lailatul Qadar, daripada malam Al-Qadar itu yang kita ketahui kebaikannya, tiba-tiba datang satu info kepada kita menyatakan 1 hingga 10 ini lebih baik daripada sekalian waktu yang lain. Kenapa, tuan-tuan? Soalannya, apa sebabnya? Sedangkan kita mengetahui daripada kebaikan Ramadan kita boleh melakukan sekalian perkara kebaikan dan dihitung kira berkali ganda banyaknya. Contohnya, bagi satu amalan fardu yang dikerjakan dalam Ramadan digandakan sehingga 70 kali ganda. Bagi satu pekerjaan sunat yang dikerjakan diberikan pahala seperti mana mengerjakan amalan fardu. Dan sekalian kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak terhitung kira. Tetapi kenapa diletakkan 1 hingga 10 ini lebih besar daripada Ramadan yang telah kita lalui? Kerana 1 hingga 10 ini disebutkan oleh para ulama ianya mengatasi daripada kebaikan yang berada pada Ramadan, kerana di dalamnya terhimpun keseluruhan ibadah-ibadah yang merupakan rukun-rukun dalam Islam. Kita boleh buat dalam Ramadan, misal kata salat. Dalam Ramadan kita boleh berpuasa. Minta maaf, dalam Ramadan kita boleh berpuasa. Dalam Ramadan kita boleh mengeluarkan zakat. Tetapi tidak ada manusia yang boleh mengerjakan haji dalam bulan Ramadan. Walaupun baru ni ada pandangan daripada kumpulan liberal di Indonesia. Dia memberikan satu cadangan yang konon-kononnya merupakan penyelesaian terhadap isu kuota haji. Dia kata apa? Dia kata disebabkan bulan Zulhijjah ini telah berhadapan dengan kesesakan manusia bagi mengerjakan haji, maka sewajarnya haji itu dibuka pada bulan-bulan yang selain daripada bulan Zulhijjah. Ini pandangan kumpulan liberal di Indonesia. Tapi kita tahu Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran bahawasanya haji itu hanya boleh dikerjakan pada Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yang dikatakan haji itu hanya boleh dikerjakan pada bulan-bulan yang boleh dihitung kira. Apakah bulan-bulan tersebut? Ia bermulakan niatnya hanya boleh dimulakan pada bulan Syawal, kemudian pada dalam bulan Zulqa'dah, dan kemudian sampailah kepada saat mereka untuk melaksanakan haji di antara tempoh 8 hingga hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Itu sahaja waktunya. Maka apa yang tidak dapat dilakukan dalam Ramadan, satu-satunya yang namanya haji. Berbeza dalam tempoh 1 hingga 10 ini, tuan-tuan. 1 hingga 10 Zulhijjah yang dikatakan ia merupakan hari yang terbaik sebab yang pertamanya, kerana terhimpun padanya sekalian rukun-rukun Islam yang 5. Bermula daripada seorang itu mempersaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, diikuti dengan salat yang didirikan di dalamnya. Kemudian di dalamnya juga terdapat puasa, antaranya puasa sunat yang paling besar ganjaran pahalanya. Puasa-puasa sunat yang banyak, kita tahu contohnya 10 Muharram, contohnya Isnin Khamis, contohnya 6 hari di bulan Syawal, contohnya 13, 14, 15 setiap bulan yang disebutkan sebagai hari-hari putih. Ini merupakan sekalian puasa-puasa sunat.
Tetapi di antara tempoh 1 hingga 10 Zulhijjah ini tuan-tuan, terdapat di dalamnya satu puasa sunat, dan ia terlebih baik daripada sekalian puasa sunat yang lain menurut pandangan kebanyakan daripada para ulama, disebabkan ganjaran yang dikurniakan oleh Allah mengatasi sekalian ganjaran puasa sunat yang lain. Ganjaran puasa sunat yang lain tuan-tuan, kalau kita lihat contohnya 10 Muharram yang disebutkan sebagai Siyam Yaumi Ashura, puasa hari Ashura. Orang Melayu dia buat bersyura, dia tak puasa. Sebahagiannya puasa yang tahu. Yang tak tahu dia sibuk kacau bubur, sibuk nak rasa sedap mana bubur dia. Tapi siapa yang dapat puasa pada hari Ashura, diberikan ganjarannya keampunan oleh Allah Azza wa Jalla bagi setahun lamanya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Man sama Ramadan summa atba'ahu 6 min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Kama qala. Nabi kata siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal selepas daripada dia menunaikan kefarduan Ramadan, maka baginya seumpama dia berpuasa selama setahun. Puasa Isnin dan juga Khamis, puasa sunatnya menjadi rutin bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain daripada puasa 3 hari dalam setiap bulan 13, 14, 15. Itu merupakan rutin yang disebutkan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk puasa hari Arafah, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kelebihannya, Nabi kata, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanatain, sanatan allati qablah wa sanatan allati ba'dah." Nabi kata, aku berkira-kira bahawasanya puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah nanti, Allah Azza wa Jalla akan mengurniakan kepada manusia keampunan daripadanya, bahawasanya ianya dikurniakan bagi tempoh berapa tuan-tuan? 2 tahun. Tak ada yang dijanjikan bagi puasa sunat yang sehingga 2 tahun keampunan daripada Allah, iaitu bagi siapa yang berpuasa pada hari Arafah, tahun yang sebelum daripada itu diberikan keampunan, dan tahun yang akan datang belum tentu dia hidup pun sudah dijanjikan keampunan untuk dia. Ini kelebihan puasa hari Arafah. Puasa dah ada, salat dah ada. Mengeluarkan wang dalam bentuk amalan wang, adakah berlaku dalam tempoh 1 hingga 10? Yes. Walaupun bukan dalam bentuk kefarduan, tetapi manusia boleh bersedekah, manusia boleh melakukan sesuatu dengan wangnya untuk Tuhannya. Contohnya manusia yang telah membelanjakan harta dia untuk mengerjakan haji, sudah pasti ia yang dihitung kira oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ditambah bagi manusia untuk tempoh 1 hingga 10 ini, apa yang dinamakan peluang untuk mengerjakan kefarduan rukun Islam yang kelima, yang namanya menunaikan haji, yang tidak dapat dikerjakan dalam tempoh yang lain daripadanya. Itu kelebihan 1 hingga 10. Sebenarnya banyak lagi kelebihan yang lain. Kalau kita nak sebutkan satu persatu, ianya mungkin bertukar menjadi khutbah yang lain, maksudnya ceramah yang lain. Antaranya tuan-tuan, apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin aktsaru ay ya'tiqallahu fihi 'abdan min yaumi Arafah. Dalam 1 hingga 10 nanti terdapat satu hari yang manusia paling ramai dibebaskan daripada azab api neraka. Kalau kita membayangkan bagaimana pembebasan azab api neraka ketika mana Ramadan yang berlalu, kita telah disampaikan tentang bagaimana Ramadan itu berupaya untuk menatijahkan di penghujungnya, siapa yang keluar daripada Ramadan, Allah akan membebaskan diri dia daripada azab api neraka dengan jayanya. Tetapi dalam sekian ramai manusia yang dibebaskan oleh Allah daripada azab api neraka, tidak ada yang terlebih ramai berbanding dengan manusia yang dibebaskan oleh Allah dalam tempoh 1 hingga 10 ini, iaitu pada satu hari yang disebutkan sebagai hari Arafah. Apa yang berlaku pada hari tersebut? Wa innahu layadnu, Allah Azza wa Jalla akan menghampiri akan hamba-hambanya di dunia. Dalam keadaan begitu, Allah Azza wa Jalla berbangga dengan hamba-hambanya yang sedang berdiri di padang Arafah di hadapan para malaikat. Allah kata, ma arada haula, apa yang sedang diperbuat oleh hamba-hambaku, apa yang mereka nak. Dan pada saat tersebut Allah membebaskan sekalian ramai manusia daripada azab api neraka pada hari yang disebutkan sebagai hari Arafah ini. Ini yang disebutkan.
Lalu dia ajar kepada kita bahawasanya pada hari Arafah ni tuan-tuan, antara yang perlu dibuat ialah berusaha untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Hari Arafah dia nak buat apa tuan-tuan? Orang Melayu sibuk masak ketupat, esok dah raya. Tetapi pada hari inilah sepatutnya manusia, sama ada mereka berada di Arafah ataupun di luar daripada Arafah, kena berusaha untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kita yang tak berada di padang Arafah, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Antaranya kita berpuasa seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, dan yang kedua kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Lalu disebutkan wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di. Kalimah yang terbaik yang nak diucapkan waktu hari Arafah apa dia tuan-tuan? Kalau pada ketika Ramadan dulu kita diajarkan kalimah yang paling baik apa dia? Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu an. Untuk hari Arafah disebutkan bahawasanya sebaik-baik kalimah yang perlu diungkapkan oleh setiap daripada mereka yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperbanyakkan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawasanya itulah kalimah yang paling baik yang disebutkan oleh baginda dan nabi-nabi yang sebelum daripadanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan kalimah ni pada hari Arafah. Namun malam ni tuan-tuan, daripada apa yang telah saya dahulukan bicaranya berkenaan tentang kelebihan ini, sehingga kita boleh menyatakan bahawasanya menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu ini merupakan waktu yang terbaik, kerana ada satu yang namanya haji dalam kerukunan 10 ini untuk diangkat ianya menjadi satu perkara yang paling baik dalam tempoh hayat manusia selama tempoh setahun. Maka itulah yang kita nak bincangkan malam ni dalam tempoh senggang masa yang ada di antara Isyak Maghrib dan Isyak ini. Mudah-mudahan ia dapat memberikan pengajaran untuk saya dan juga tuan-tuan. Ibadah haji, kalau kita melihat sejarahnya tuan-tuan, ia tidak berlaku semata-mata untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah bermula semenjak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika mana Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, saat ketika mana Allah Azza wa Jalla menitahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mendirikan sebuah rumah di tempat diletakkan sebelum daripada itu anak dan juga isterinya yang disebutkan sebagai bumi Mekah tersebut. Sejarah yang panjang, sejarah yang sebelum daripadanya adalah merupakan sejarah yang Allah menetapkan bagi Nabi Allah Ibrahim percaturan hidup yang mana akhirnya menatijahkan kejayaan untuk menghasilkan perhambaan yang sebenar. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim bukan asal kerakyatannya bumi Mekah, bukan asal kelahirannya bumi Mekah. Nabi Allah Ibrahim asalnya bumi Palestin. Nabi Allah Ibrahim datang daripada bumi Palestin kerana berlaku satu insiden dalam kehidupan berkeluarganya. Bagaimana timbul kecemburuan daripada isteri yang pertama terhadap isteri yang kedua yang telah berjaya mendapatkan seorang anak, sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla menitahkan supaya dibawa keduanya menjauhi kehidupan yang bersama pada saat tersebut, pergi ke satu tempat yang pada waktu itu kalau diikutkan oleh akal, tempat yang tidak ada nilai kehidupan di sana. Tuan-tuan pindah ke taman dagang, Tuan Haji yang saya kenal sebelum daripada ni, masya-Allah. Waktu tuan-tuan mendiami kawasan ini pada peringkat awal, siapa menyangka kawasan ini akan menjadi satu tempat yang penting satu hari nanti. Bahkan tempat tuan-tuan yang paling dekat dengan yang berhormat di sini. Maksudnya daripada kemudahan-kemudahan yang ada, kawasan yang sejuk berbanding tempat-tempat yang lain, ia satu percaturan daripada Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita kata apa yang dapat diteka daripada kehidupan tuan-tuan pasti lebih baik berbanding dengan apa yang dapat diteka daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Waktu Nabi Allah Ibrahim mengutuskan anak dan juga isterinya untuk mendiami bumi Mekah, pada waktu itu diistilahkan bumi Mekah ini satu bumi yang tidak memiliki apa-apa sumber kehidupan. Bukan sekadar tidak memiliki tanam-tanaman,
Bahkan yang dikatakan keperluan hidup yang paling utama yang namanya air sekalipun tidak wujud. Dalam pepatah Cina, orang Cina kata, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Itu sebab kalau kita lihat bandar-bandar Cina, bandar-bandar kita panggil pekan Cina ini, kebanyakannya ia berada di kawasan pertemuan-pertemuan air. Pergilah ke bandar-bandar Chinatown ini, di mana-mana seluruh dunia, kebanyakan kita akan mendapati ia berada di tempat-tempat yang ada sumber air di sana. Kalau saya, antara tempat yang saya pernah mendiami Bumi Al-Wusta, ada satu pekan Cina di tengah bandar, ia berada di bersebelahan dengan sungai. Tetapi kalau kita melihat percaturan Allah untuk Nabi Allah Ibrahim, kenapa tidak terus diletakkan akan bumi Mekah ini pada satu tempat yang kita kata sudah pun tersedia keperluan strategiknya, ada keperluan untuk kita kata perjalanan dan sebagainya? Tak ada. Waktu tu tak ada MRT-nya, tak ada LRT-nya, tak ada IRL-nya, tak ada komuternya untuk sampai ke Mekah. Bahkan kalau kita lihat sebelum daripada tahun 2002, tuan-tuan yang pernah sampai di Mekah sebelum 2002, seolah-olah ianya satu tempat yang terpencil, terperosok ke bawah, dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalaulah manusia tidak menjengah ke dalamnya, maka manusia tidak akan mengetahui adanya kehidupan. Berbanding dengan hari ini telah diruntuhkan bukit-bukit di sekitarannya, menyebabkan manusia tahu bahawasanya ada kehidupan yang lebih baik. Tapi disitulah sebenarnya perjalanan bagi hidup seorang manusia yang taatkan kepada Allah, mendengar setiap perintah tanpa sebarang soal. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam ayat dalam surah Al-Hajj, Allah kata, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud. Allah sebut, dan ingatlah, kita kena ingat balik ketika mana Allah menitahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyediakan satu tempat bagi tujuan pengibadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dibinakan di sana apa yang dikatakan binaan yang disebutkan sebagai Kaabah, daripada batuan yang dibina dalam bentuk segi empat tepat. Itu yang asalnya. Sehinggalah Allah kata tujuan kepada pembinaan tersebut dalam ayat surah Al-Hajj, tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan akan temui bahawasanya perintah pertama untuk binaan tersebut, Allah tak kata beribadahlah di sisiku. Tuan-tuan buat surau ni, orang kata untuk apa? Tuan-tuan yang bina surau ni, orang kata untuk apa tuan-tuan? Untuk tujuan ibadah, bukan tujuan nak makan kambing kat sini kan? Kita boleh makan kambing di mana-mana, tapi tujuannya adalah untuk ibadah. Tetapi kalau tuan-tuan buka surah Al-Hajj, Allah tak menyebutkan ayat yang pertama ianya adalah untuk tujuan ibadah, tetapi Allah sebutkan tujuan bagi pembinaan Kaabah itu tidak lain tidak bukan adalah alla tusyrik bi syai'a, jangan kamu mensyirikkan aku dengan segala sesuatu. Apa faedah bagi ayat tersebut? Kenapa Allah tak katakan sembahlah aku di situ, tetapi Allah kata jangan syirikkan aku terlebih dahulu? Tuan-tuan boleh membayangkan keadaan itu pada hari ini. Bagaimana salah satu daripada menjadi persoalan masyarakat-masyarakat yang melihat kelibat orang Islam beribadah di sisi Kaabah. Apa yang mereka tanyakan? Antara persoalan yang merupakan polemik pada hari ini bagi mereka yang mungkin mengetahui jawapan, alhamdulillah. Tetapi mungkin menjadi satu syubhat, keraguan bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah, iaitu dia kata, apa beza kamu yang menyembah batuan ketika mana kamu beribadah dengan aku yang menyembah berhala yang merupakan batu? Ada jawapan? Setengahnya mungkin angguk tahu, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau orang tanya pada kita, tuan-tuan, orang Islam sembah Kaabah, kami sembah berhala, apa beza? Boleh jawab ke tidak? Sesungguhnya ayat inilah merupakan jawapannya, bahawasanya tujuan pembinaan Kaabah itu ialah bukan untuk kita mensyirikkan akan Allah Azza wa Jalla. Bukanlah tujuan Kaabah itu untuk kita sembah akan ia, tetapi ianya merupakan satu tanda bahawasanya itulah arah manusia kena menghadap kepadanya satu ketika nanti.
Sebab asal kiblat bagi umat Islam bukan menuju ke arah Kaabah, tetapi asal kiblat umat Islam adalah menuju ke arah Baitul Maqdis. Lalu bila mana Allah menyebutkan tatkala mana Nabi Allah Ibrahim mendirikan akan Kaabah, Allah kata alla tusyrik bi syai'a. Kita boleh katakan kepada mereka yang menyembah berhala, bukan tujuan untuk bergaduh, tetapi sebagai satu penerangan kepada mereka bahawasanya bukan kami yang sedang salat menuju ke arah Kaabah itu tujuannya ialah untuk menyembah Kaabah, tetapi kami menyembah Tuhan kami ke arah Kaabah yang telah diperintahkan kami menyembahnya. Apa bukti yang menyatakan bahawasanya ianya bukan bagi tujuan sembahan? Andai kata Kaabah itu diruntuhkan, dihilangkan daripada arah hadapan kami, nescaya tetap sahaja arah Kaabah tersebut kami menyembah. Katalah ada orang taman dagang ni pakat 10 orang, kita upah mana-mana kontraktor angkut Kaabah kat Mekah pindah ke taman dagang. Agak-agak kiblat manusia beralih ke sini ke tetap menghadap ke sana? Manusia tetap akan menghadap ke arah Baitullahil Haram, tidak menghadap ke arah taman dagang. Tetapi berbeza, minta maaf ya, kalau kita alihkan, minta maaf, kita alihkan berhala yang berada di kuil Batu Kif, pindah ke arah taman dagang akan menjadi kuil yang lain. Faham maksud saya? Maka itulah sebenarnya yang disebutkan alla tusyrik bi syai'a. Bila mana manusia itu melakukan haji pada hari ini, sewajarnya itu juga menjadi iktibar kepada manusia yang akhir zaman. Walaupun ianya bukan isu sekarang, kita melihat isu sekarang ialah manusia nak pergi melakukan ibadah di tanah suci Mekah, tetapi apa yang telah diiktibarkan manusia ayat tersebut sewajarnya menjadi teras bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah di tanah suci. Bagaimana keperluan yang paling besar, yang paling utama untuk melaksanakan ibadah haji ialah membersihkan diri kita daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang yang nak pergi haji, dia perlu menjauhi akan syirik. Tuan-tuan, syirik bukan hanya berbentuk kita kata menyembah akan berhala wal'iyadu billah, tetapi syirik juga boleh berlaku dalam keadaan kita melakukan sesuatu kerana lain daripada Allah. Apa yang disebutkan sebagai syirik yang tersembunyi? Apa yang dikatakan syirik yang tersembunyi? Riya, menunjuk-nunjuk adalah merupakan ciri daripada ciri-ciri syirik yang tersembunyi. Pergi haji sebab apa? Sebab saya tak ada datuk, saya tak ada Tan Sri, saya nak ada gelaran di hadapan nama saya. Kalau boleh, setiap kali saya pergi haji, saya nak bubuh di hadapan nama saya haji. 10 kali pergi haji, nak panggil saya 10 kali haji. Tak cukup 10 kali haji, saya tak menyahut. Mungkin saya tidak kata semua, tetapi kalaulah dilihat kembali kepada ayat ini, sewajarnya mereka yang mengerjakan haji, keperluan yang paling besar ialah membersihkan segala diri dalam dirinya, segala unsur-unsur syirik, sama ada syirik dalam bentuk sembahan yang kita katakan berhala tadi, ataupun syirik dalam bentuk perbuatan yang namanya kita menduakan Allah, iaitu niat kita untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Ini yang dikatakan haji. Bila mana pada waktu tersebut telah disediakan akan rumah tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim bagi tujuan untuk tidak mensyirikkan akan Allah, Allah kata wa tahhir baitiya lit-taifin wal qaimin war ruk'is sujud. Ini juga yang kelihatan canggung dalam masyarakat Muslim. Bila mana mereka bangun untuk melaksanakan ibadah, mereka lupa bahawasanya yang dikatakan ibadah itu bukan hanya satu kebersihan yang bersifat dalaman sahaja. Kenapa semayang? Sebab nak bersihkan hati. Sebab semayang nak bersihkan jiwa. Tetapi lihat ketika mana didirikan akan Kaabah, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim bersihkan kawasan Baitullahil Haram, sama ada kebersihan itu bersifat zahir yang nampak dek mata kita, ataupun yang bersifat batin, iaitu jauhkan sebarang bentuk kesyirikan sama berhala ataupun lain-lain daripadanya, bagi tujuan manusia itu dapat melakukan lit-taifin, untuk melaksanakan tawaf. Pergi ke masjid kita tuan-tuan, minta maaf, alhamdulillah masjid tuan-tuan bersih. Bilik air saya masuk tadi pun lulus inspection, alhamdulillah.
Hari ni saya pergi singgah sebuah masjid, Masya Allah, nak salat zuhur, buang air, masuk bilik, ya Allah, berterabur najis atas lantai. Saya cerita pasal apa, lepas tu kita cerita bukan kita buat cerita kat orang, lepas tu kita tak buat apa-apa, tak, kita bersihkan dulu, barulah kita buang air. Ada setengah orang masuk bilik air, tengok masjid kotor, terbitkan dekat Facebook, masjid kotor apa dan sebagainya, tanya kau basuh ke tidak? Tak. Tapi ini merupakan cerminan kepada kurangnya penghayatan terhadap maksud haji dalam diri kita. Bahawasanya rumah Allah Ta'ala itu sepatutnya menjadi tempat yang paling bersih, kerana ianya merupakan cerminan kepada kehidupan manusia yang beribadah. Alhamdulillah, tempat tuan-tuan bersih, Masya Allah, senang hati saya buang air. Tapi bayangkan manusia yang pergi melaksanakan ibadah haji. Tuan-tuan pernah pergi haji, antara waktu yang paling kotor ialah waktu manusia melaksanakan ibadah haji. Sedih. Ada seketika di tepi kemah saya ada yang buang air. Kita mungkin bersangka baik, dia tak tahan sangat. Okeylah. Ada jenis yang lain, Masya Allah, dalam waktu-waktu haji menyediakan jerangkap-jerangkap samar. Tuan-tuan tahu bagaimana ia yang diperbuat. Dia buang air dalam botol, kemudian dia letakkan di laluan-laluan manusia. Bila mana orang lalu lalang, pum, pecah sekali, habis baju kita, habiskan ihram kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan tuntutan yang kedua selepas daripada diminta untuk dijauhkan syirik, Allah perintahkan terus, bukan cantikkan Kaabah, bukan hias, tetapi sucikan dia, bersihkan dia. Sama ada kebersihan tersebut bersifat zahir, yes, kena bersihkan, ataupun kebersihan batin tadi, ia juga merupakan keperluan untuk pelaksanaan ibadah. Disebutkan ianya bagi lit-taifin, untuk orang-orang yang bertawaf. Kaabah itu bukan tujuannya untuk selfie. Kaabah itu bukan tujuannya untuk dipaparkan keindahannya. Sebab kalau nak dipaparkan keindahan Kaabah secara zahirnya, ada bangunan yang lebih indah daripada binaan Kaabah dalam rupa bentuk yang kita katakan ia adalah merupakan sesuatu yang bukan tujuan kita untuk menghina. Kalau tuan-tuan lihat binaan Kaabah yang sebenar, dia tidak ada awan laratnya. Tak semacam rumah Melayu kita, hatta dalam surau kita pun Masya Allah ada awan laratnya. Kaabah satu binaan yang simple, hanya berbatu dengan blok-blok yang besar. Kalau disingkap ke lambu Kaabah tersebut, ianya adalah bangunan yang kita lihat seolah-olah binaan yang tanpa simen. Maksudnya kalau kita kata dinding kita ni tak nampak batu-batunya bersimen, dinding Kaabah tak ada simen, tuan-tuan, nampak blok-blok batunya. Tetapi yang dikatakan keindahan Kaabah tersebut, ianya adalah tujuan yang lebih besar, iaitu tujuannya untuk manusia melakukan ibadah, bermula daripada satu ibadah yang dikhususkan untuknya, yang namanya apa? Tawaf. Tidak ada mana-mana tempat di atas muka bumi adanya pensyariatan tawaf terhadapnya, melainkan hanya senya Kaabah yang satu-satunya. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi misal kata, tempat yang baik juga selain daripada kawasan Masjidil Haram, tuan-tuan pusinglah 10 kali pun, 20 kali pun Masjid Nabawi, pusing, buat apa pusing? Saja nak tawaf, tak ada pahala apa-apa, tuan-tuan. Tapi orang Malaysia memang terkenal dengan tawaf, tapi namanya tawaf kedai, itu saja. Kaabah satu-satunya. Maka apa yang menjadi khusus bagi Kaabah didahulukan bicaranya, iaitu tawaf. Tawaf. Barulah selepas daripada tawaf disebutkan wal qaimin, iaitu orang-orang yang berdiri. Yang dimaksudkan dengan berdiri iaitu mengerjakan salat. Salat kefarduannya, rukunnya ialah kena berdiri. Lil qaimin war ruk'is sujud. Ketiga-tiganya terhimpun dalam perlakuan salat. Kenapa didahulukan tawaf juga? Disebabkan tawaf adalah merupakan amal yang pertama dituntut terlebih dahulu daripada salat. Siapa yang mendatangi di sisi Kaabah
kemudian dia tiba di sana, menjadi keperluan baginya seperti mana keperluan bagi kita untuk masuk dalam rumah Allah Ta'ala ini. Contohnya masjid, kita dituntut untuk melaksanakan apa dia? Salat sunat tahiyatul masjid. Nabi sebut la yajlisanna ahadukum hatta yusalli rak'atain. Bila mana masuk, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Jangan salah seorang daripada kamu masuk dalam rumah Allah Ta'ala yang namanya masjid ini, yang namanya surau ini. Surau juga dalam pengistilahan yang sebenar dalam merupakan masjid. Bila mana dia masuk, maka janganlah dia duduk, melainkan setelah daripada dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat yang disebutkan sebagai salat sunat tahiyatul masjid. Di mana-mana masjid di atas muka bumi Allah, bila mana kita masuk, menjadi tuntutan kepada kita dalam bentuk sunnahnya yang sangat-sangat dituntut, kena tunaikan salat sunat 2 rakaat. Melainkan ketika mana kita memasuki Baitullahil Haram, kita memasuki kawasan Masjidil Haram, maka yang menjadi keutamaannya iaitu melakukan tawaf yang disebutkan sebagai tawaf sunat. Siapa yang dah masuk ke kawasan Masjidil Haram, kemudian dia melakukan tawaf 7 rakaat, 7 pusingan. 7 pusingan dia buat keliling yang disebutkan sebagai tawaf sunat, maka selepas daripada itu tak perlu lagi dia mengulang untuk salat sunat tersebut. Tak ada lagi tuntutan untuk ditunaikan salat sunat 2 rakaat atas nama tahiyatul masjid. Kalaupun dia nak sembahyang sunat yang lain dipersilakan, tetapi atas nama tahiyatul masjid ia sudah digantikan ataupun sudah selesaikan dengan tawaf tersebut. Dia taifin. Barulah kata wal qaimi war ruk'is sujud. Untuk orang yang mendirikan salat, untuk orang yang rukuk, untuk orang yang sujud. Sebab apa? Ia membezakan ibadah umat Islam daripada sekalian ibadah-ibadah umat yang lain. Umat yang lain ketika mana mereka beribadah, walaupun di sisi tempat-tempat ibadat khusus mereka, contohnya kalau kita kata untuk Jews, mereka akan beribadah di sisi dinding ratapan mereka, bukan sebagai wall. Dekat kawasan Jerusalem itu adalah dinding yang mana orang Yahudi akan melakukan ibadah di sisi. Itulah kiblat mereka. Orang Nasrani juga ada kawasan mereka, tempat yang mereka katakan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, Nazaret, contoh. Tetapi yang membezakan ibadah orang Islam dengan ibadah masyarakat ataupun agama yang lain, iaitu pada keadaan yang Allah sebutkan khusus baginya, iaitu ruk'is sujud. Orang Islam adanya rukuk, adanya sujud. Oleh kerana itulah kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah, waktu Allah menyebutkan wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ayat dalam juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, Allah kata dan dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat, wa aqimus salata wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang rukuk. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ianya bukan ditujukan asalnya kepada orang Islam, tak. Ayat itu asal-asalnya ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Sebab orang ahli kitab bila mana mereka mengerjakan ibadah, mereka hanya berdiri tanpa rukuk dan juga sujud. Maka Allah Azza wa Jalla mengkhususkan bagi umat Islam ketika mana mereka melaksanakan ibadah, mereka dibezakan cara beribadahnya iaitu dengan cara rukuk dan juga sujud. Especially bila kita kata sujud dan rukuk itu menjadi keperluan ataupun syarat sahnya, mestilah menghadap ke arah kiblat. Barulah selepas daripada selesai penyediaan tempat untuk dilaksanakan ibadah yang namanya Kaabah tersebut, Allah Azza wa Jalla menitahkan dalam ayat berikutnya, Allah kata wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Inilah merupakan sejarah yang awal berkenaan tentang pensyariatan haji. Allah kata dan serulah oleh kamu hai Ibrahim akan manusia bagi mengerjakan bagi haji. Nescaya mereka akan mendatangi kamu wahai Ibrahim, akan mendatangi bumi ini dalam keadaan mereka itu berjalan kaki ataupun menunggang kenderaan daripada seluruh pelosok dunia ini. Nabi Allah Ibrahim bila mana dia dengar perintah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Waktu tu tak ada Facebook, waktu tu tak ada live streaming, waktu tu tak ada media untuk menyampaikan seruan tersebut.
mikrofon pun tak ada. Nabi Allah Ibrahim tanyakan kepada Allah, bagaimanakah aku hendak menyampaikan seruan ini sedangkan kemampuanku terhad. Tapi Allah bila mana dia menitahkan sesuatu, perintahnya tidak ada satu pun daripada perintah Allah melainkan ia berada di bawah kemampuan seorang hamba. Ini keyakinan kita. Hari ini bila mana Allah menitahkan kita dengan sekian banyak perintah, waktu kita diperintahkan dengan salat, kita salat. Pasal apa? Kita kata kita boleh salat. Allah menitahkan kita untuk mengeluarkan zakat pada ketika mana Ramadan itu tiba, contohnya zakat fitrah, kita menunaikan zakat kita. Allah menitahkan kita untuk haji, walaupun haji itu antara perkara yang menuntut kepada pengorbanan yang besar. Masa depan dijangkakan peningkatan kos yang sangat-sangat ketara. Tambah-tambah bagi siapa yang telah pun mengerjakannya, ada tambahan ongkos yang lain, visa, entrance, naik harga, contoh. Tapi manusia sanggup berebut-rebut untuk mendapatkan posisi. Kalau bukan dengan jalan rasmi, maka diminta kabel-kabel belakang. Siang tadi ada orang telefon saya, ada tak jalan nak pergi dapat pergi haji juga tahun ni? Saya kata ada. Macam mana? Minta ke Tuhan. Tak ada benda yang mustahil, Allah boleh bagi. Contoh. Tapi kenapa pada perintah-perintah sebahagian yang lain Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi riba? Kita tanyakan kepada diri kita, bolehkah kita boleh bebas daripada riba? Kenapa bila mana Allah menitahkan kita supaya melaksanakan syariat dalam perundangannya, kita katakan rasional lagikah pelaksanaannya pada zaman ini? Potong tangan itu sesuaikan lagi dengan keadaan masyarakat? Sedangkan Tuhan yang sama yang telah menitahkan kepada kita dalam bahasa yang sama, kalau tuan-tuan buka dalam juzuk yang kedua, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kita beriman dengan ayat ini, tetapi dalam ayat muka surat yang sebelum daripadanya dalam bahasa yang sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, telah difardukan ke atas kamu untuk melaksanakan pembunuhan balas bagi mereka yang telah terbunuh. Kita kata tak relevan pada hari ini, sedangkan dua bentuk ayat yang sama, kutiba di sini. Ini ukuran kepada keimanan. Tetapi lihat bagaimanakah Nabi Allah Ibrahim ketika mana dititahkan dengan titah yang sedemikian rupa, dia hanya mengadu kelemahannya tanpa menolak. Lalu Allah kata, wahai Ibrahim, sampaikanlah seruan tersebut, aku yang akan menyampaikan. Buka tafsir bagi ayat ini. Antara tafsir yang saya baca, antara tafsir yang saya suka untuk baca, Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, diceritakan riwayat bagaimanakah ketika mana Nabi Allah Ibrahim mendengar titah tersebut, disebutkan dia berdiri di atas satu batuan besar. Kenapa Nabi Allah Ibrahim berdiri di atas batuan yang besar? Kerana itulah usaha kederat yang termampu. Mana kata macam saya, kalau hari ini saya ceramah, saya duduk bawah, mungkin sukar penyampaiannya. Hari ini disediakan tempat yang lebih tinggi, maka apa yang sampai daripada suara saya, wajah saya lebih memudahkan untuk pemahaman. Nabi Allah Ibrahim disebutkan dalam riwayat yang pertama, dia berdiri atas satu batuan yang besar. Yang kedua, ada riwayat menyebutkan dia berdiri di atas bukit Safa. Tuan-tuan yang pernah pergi Mekah tahu di mana bukit Safa, bukit yang paling hampir kepada Baitullah ataupun Kaabah, tempat kita memulakan sa'i. Nabi Allah Ibrahim tuju ke arah bukit tersebut untuk dia melaungkan seruan bagi manusia mengerjakan haji. Ada yang menyatakan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim menyeru daripada satu bukit yang lain yang namanya bukit Jabal Abi Qubais. Hari ini dah hancur habis. Jabal Qubais, Abi Qubais. Itu saja kemampuan Nabi Allah Ibrahim. Tapi lihat bagaimanakah riwayat yang datang selepas ketika mana seruan itu disampaikan. Nabi Allah Ibrahim seru manusia, marilah mengerjakan haji atas perintah Tuhanmu di sisi Baitullahil Haram. Itu saja seruan dia. Serentak dengan seruan tersebut, Allah merendahkan apa sahaja yang berada di hadapannya.
Allah rendahkan pohon-pohon, Allah rendahkan gunung ganang, Allah rendahkan bukit bukau, Allah rendahkan seluruh apa yang berada di hadapannya. Kita tahu bila mana sesuatu itu lebih rendah daripada suara kita, maka ianya akan menyampaikan suara tersebut kepada apa yang berada di bawahnya. Orang jerit ke atas dengan orang jerit ke bawah, mana yang lebih kuat? Orang jerit ke bawah biasanya lebih mudah untuk didengari. Maka direndahkan apa yang di hadapan Nabi Allah Ibrahim sehingga didengari oleh manusia-manusia seluruhnya pada masa tersebut. Satu dunia dengar. Bukan takat manusia yang hidup. Disebutkan turut didengari oleh apa yang berada dalam rahim-rahim ibu mereka. Bahkan juga didengari oleh apa yang berada dalam tulang-tulang sulbi daripada air-air mani manusia. Bahkan turut sampai didengari oleh mereka yang masih lagi berada di alam roh yang belum terbit lagi di dunia. Maka setiap yang menyahut akan seruan Nabi Allah Ibrahim tersebut dengan jawapan yang kita pernah dengar hari ini, iaitu labbaik Allahumma labbaik, ditulis bagi mereka peluang dan kesempatan untuk mengunjungi Baitullahil Haram. Ditulis takdir bagi mereka bahawasanya mereka ini adalah insan yang terpilih untuk mendatangi Baitullahil Haram. Dan siapa yang tidak menjawab akan seruan tersebut, maka tidak tertulis baginya peluang untuk mengerjakan ibadah haji. Berapa kalikah ianya disahut? Labbaik Allahumma labbaik, kita jawab sekali, ditulis bagi kita sekali. Kita jawab labbaik Allahumma labbaik, kita jawab 2 kali, ditulis kali yang kedua. Kali ketiga kita jawab, 3 kali kita akan dapat bagi. Walaupun kita tidak mengetahui berapa kalikah kita telah menjawab akan seruan tersebut, kerana Allah lebih mengetahuinya. Tetapi sekurang-kurangnya kita menyediakan hati kita pada saat ini untuk bersedia menyahut seruan Allah pada bila-bila masa, bermula daripada apa yang telah dilatih kita dengannya, iaitu pada panggilan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana kita waktu seruan azan dilaungkan? Kalau kita tidak menyahut seruan yang paling hampir dengan kita, iaitu di surau, di masjid, di rumah-rumah Allah, bagaimanakah kita akan berupaya untuk menyahut seruan yang jauh di sana? Tuan-tuan jangan pelik, tuan-tuan. Ada orang yang dapat hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Istilahnya, satu langkah keluar daripada hotel, masuk terus masjid. Tetapi saat azan dilaungkan, tetap sahaja dia bersalat di bilik hotelnya, tidak masuk ke dalam Masjidil Haram. Pasal apa? Sebab daripada bumi inilah dia telah melatih diri dia untuk tidak menjawab seruan Tuhan. Maka bagaimana ketika mana dia tiba di sana sekalipun, dia tetap akan bertindak sedemikian rupa. Ini bagi sebahagian manusia. Ini yang pertama, jawab seruan salat itu sendiri. Yang kedua, bagaimanakah seruan kita ataupun bagaimanakah jawapan kita bagi seruan-seruan yang lain pada titah perintah Allah yang lain? Bila mana kita berjaya untuk menjawab seluruh titah perintah Allah, mudah-mudahan itu juga merupakan satu pilihan daripada Allah untuk menyediakan kita bagi menjawab panggilannya di sisi Baitullahil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Bagaimana manusia yang tidak menyahut akan perintah-perintah Allah boleh tergamak untuk menyebutkan labbaik Allahumma labbaik di sisi Baitullahil Haram, sedangkan di bumi inilah dialah orang pertama untuk melawan arahan-arahan Tuhan. Dialah orang yang pertama yang mempersendakan aturan-aturan Tuhan. Dialah orang yang pertama yang menghalang pelaksanaan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana boleh tergamak mulut dia mengungkapkan labbaik Allahumma labbaik? Dialah orang yang paling kuat lawan syariat Allah ditegakkan. Tiba-tiba bila sampai si Kaabah, tanpa rasa malu dia menyebutkan labbaik Allahumma labbaik. Tak ke dia malu pada Allah, walaupun itu kalimah yang perlu diucapkan oleh dia. Fikir. Maka Allah sebut ya'tu karijala. Manusia yang mendengar akan seruan ini, yang menyahutnya, mereka pasti akan datang kepada kamu rijala. Mereka akan sanggup untuk berjalan kaki. Telah dibuktikan ada beberapa insiden orang yang melakukan perjalanan daripada negaranya, memakan tempoh mungkin ratusan hari, ribuan hari, semata-mata untuk menyahut panggilan haji. Tahun ni ada seorang daripada China, dia naik basikal, kayu basikal pergi haji. Orang kata tak pernah sabar zaman ada kapal terbang.
Ia bukan sesuatu yang dilarang. Nak jalan naik basikal, silakan. Nak jalan kaki pun boleh. Tuan-tuan boleh cuba. Lepas daripada raya haji, jalan kaki. Tengok sampai bila. Dia kesian tengok ni, jalan kaki jauh sangat, dia bagilah visa entrance. Mungkinlah. Tapi apa yang diberikan kemudahan oleh Allah tidak menjadi masalah kepada kita untuk menggunakannya. Wa ala kulli dhamir, Allah sebut hatta mereka yang berkenderaan sekalipun mereka akan tiba min kulli fajjin amid, daripada seluruh pelusuk-pelusuk yang jauh. Memang benar apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini disaksikan oleh kita pada hari ini. Siapa yang pergi haji, kita melihat kelibat manusia daripada latar belakang yang pelbagai, sama ada yang berkulit sama dengan kita ataupun yang tidak berkulit sama dengan kita, yang berbahasa dengan bahasa kita ataupun yang tak berbahasa dengan bahasa kita. Sekalian keganjilan pada manusia dapat kita lihat semata-mata membenarkan apa yang telah dititahkan oleh Allah, bahawasanya pasti akan datang ke bumi tersebut. Walaupun sebenarnya kalau difikirkan dengan akal, mungkin kita ada pilihan tempat-tempat yang lain yang sudah kita lawati. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Pergi London. Nak pergi mana? Pergi Amerika. Nak pergi mana? Pergi Australia. Kalau akal manusia menyatakan tempat-tempat yang indah yang dilihat dengan mata ianya bukan Mekah, tetapi manusia walaupun dipenuhi dengan sampah sarap bagi sebahagian tempat pergi Mekah, duduk dekat bumi Mina, ya Allah, contohnya sampah sarap contohnya ada dengan sesak-sesak, dengan bauan manusia, contohnya lah semayang, tengah semayang bau, sabar, tak apa, tak ada masalah, aku nak pergi lagi. Sebab apa yang dikatakan keindahan bumi tersebut ianya tidak akan dapat diketahui melainkan siapa yang telah tiba. Tak ada orang yang pergi Mekah dia kata aku tak nak pergi dah, melainkan pada dirinya ada sesuatu masalah. Siapa yang dah sampai ke bumi tersebut, ada satu peristiwa. Seorang pakcik, hari terakhir dia dekat bumi Madinah, dia masuk Mekah dulu pun dia masuk Madinah. Bila sampai dekat Madinah, hari terakhir dia, hari haji, anak dia cari dia nak balik dah ni. Lepas Zuhur kena berangkat dah ke airport. Cari bapak dia tak ada. Kita betul. Pusing cari, masuk dalam Masjid Nabawi, dia tengok jumpa dekat kawasan Raubah. Tanya ayah, kenapa ni? Jom balik ni, nak balik dah Malaysia. Ayah dia senyap, tak nak jawab apa. Tanya pujuk-pujuk, boleh tak kalau tak balik? Boleh tak tinggalkan ayah kat sini? Ayah nak duduk sini selama-lamanya. Tak boleh. Peraturan undang-undangnya kena balik. Dipujuk suruh balik, tak nak balik. Lelaki terpaksa dia angkat ayahnya itu dalam keadaan bersila, angkut balik rumah, balik ke hotel, bawa balik Malaysia dalam keadaan bercucuran air mata dia. Ada ke tempat yang sampai manusia sehingga perlu dipaksa untuk pulang sampai ke sedemikian rupa? Kita pergi merantau, alhamdulillah Allah berikan kepada saya peluang untuk merantau beberapa buah negara. Walaupun tempat tu menarik, tempat tu indah, walaupun kita sedih meninggalkan tempat tersebut, tetapi tidak pernah sehebat sedihnya saya meninggalkan bumi tersebut. Bumi Madinah yang saya hidup 5 tahun. Balik Malaysia tahun 2007, 3 bulan tiap-tiap hari mesti saya menangis. Tiap-tiap hari mesti saya menangis. Pasal apa? Sebab kehilangan nikmat yang tidak akan dapat diperolehi seperti mana yang saya perolehi semasa saya hidup di sana. Maka manusia yang sampai ke sana, mereka akan sanggup untuk bergolok gadai. Jumpa sahabat-sahabat di Indonesia, tuan-tuan, hebat. Orang Malaysia mungkin satu ketika dulu, tok wan kita, nenek kita dulu, orang tua-tua dulu-dulu bila mana nak pergi haji, mereka akan menjual sekalian hartanya, habis tanah-tanah semua dijual belaka, ditinggal sikit untuk keluarganya, lebih tu dia kata aku balik itu aku cari lain. Ini yang diperbuat oleh sahabat-sahabat di Indonesia hari ni. Tanya macam mana dapat datang bapak, jual habis tanah dia, habis, nanti balik bagaimana? Serah pada Tuhan, insya-Allah ada rezeki. Kalau tak balik, mana kata selesailah urusannya, mati di tanah sana. Boleh tanya pada sahabat-sahabat Indonesia. Sebab kos untuk pergi haji masyarakat di Indonesia, kita tahu kalau pun nak dibanding dengan Malaysia, kos mereka lebih tinggi dan nilai mereka lebih rendah daripada kita, maka memerlukan bagi mereka untuk mengeluarkan belanja yang lebih tinggi. Tapi sebab kesungguhan untuk sampai tempat tersebut seperti mana yang telah dinyatakan oleh Allah, mereka telah laksanakan.
Kenapa mereka sanggup untuk melakukan sedemikian rupa? Allah sebut liyashhadu manafi'a lahum dalam ayat yang selepas daripadanya, untuk mereka menyaksikan di hadapan mata mereka manfaat-manfaat bagi mereka. Sama ada manfaat itu bersifat yang dikatakan keakhiratan ataupun manfaat itu bersifat keduniaan, kedua-duanya akan dapat dipersaksikan dalam tempoh haji itu dikerjakan. Antara manfaat akhirat, kita tahu bahawasanya siapa yang dapat pergi haji, balasan yang paling besar yang Allah akan kurniakan pada dia ialah keampunan dan juga syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang buat haji, dia tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan maksiat, maka dikembali ke tanah airnya seperti mana keluarnya daripada perut ibunya. Al-hajj yajubbu ma qabla, yang dikatakan haji itu akan memadamkan kesilapan-kesilapan dia yang lepas, habis. Sebab itulah saya berpandangan mungkin sedikit berbeza dengan beberapa orang sahabat yang lain. Bukan tujuan untuk berselisih, tidak, tetapi pandangan saya dan merupakan pandangan saya berpendirian bahawasanya siapa yang berpeluang untuk mengerjakan haji kali yang kedua, maka dia hendaklah merebut tempat tersebut. Walaupun ada yang menyatakan kalau dapat peluang kali yang kedua tak payah pergilah, bagilah duit tu pada orang susah. Saya kata tak. Dalam urusan ibadah, tidak ada manusia boleh mendahulukan orang lain daripada diri dia. Mana-mana peluang untuk mendapatkan peluang ibadah, tidak boleh mendahulukan orang lain daripadanya. Contoh yang paling mudah, saya kata kalau kita berdiri dalam rakaat-rakaat salat, dalam saf-saf salat ini, nampak saf di depan kosong depan tu, tak sewajarnya kita kata pada kawan kita, kau pergilah ke depan. Tak. Waktu tu bukan kira kita kata aku baik tak baik, aku nak melangkah ke depan, minta maaf, tempat tu tempat aku, kita pergi dulu. Ada tempat kosong sebelah, baru kita berlalu dia. Ini bukan hal kedekut, ini bukan tak kesian kat kawan, tetapi kita boleh bayangkan keadaan bila mana di padang mahsyar. Manusia akan berlumba untuk mendapatkan syurga. Nabi sebutkan dalam hadis yang jelas. Nabi kata, "Lau ya'lamuna an-nas ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yaqtari'u laqtara'u." Nabi kata, kalaulah manusia itu mengetahui apa kelebihan yang kedapatan pada lawongan azan dan pada saf yang pertama, kemudian mereka tidak memperolehinya melainkan dengan jalan terpaksa mencabut undi, maka mereka akan melaksanakannya. Maka kita kata dalam urusan haji, kalaulah Allah bagi pada kita kelebihan untuk mendapatkan slot-slot pergi haji ni, berapa kali pun dapat pergi, pergilah. Habis itu orang susah macam mana ustaz? Itu merupakan tanggungjawab kita yang kedua. Dalam tempoh setahun Allah bagikan pada kita ruangan untuk bekerja. Kita kena kerja untuk mendapatkan peluang pergi haji, dan kena dapatkan peluang untuk dalam masa yang sama membantu orang susah. Kenapa kita menghadkan diri kita untuk sesuatu sedangkan peluang itu lebih besar untuk diri kita? Pergi haji berapa kali pun, bahkan antara keperluannya untuk kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seolah-olah menunjukkan kepada kita satu teladan bahawasanya kalau boleh, biarlah haji itu merupakan pengakhiran bagi kehidupan kita. Apa bukti dia? Nabi ketika mana Nabi melaksanakan haji, pada saat tersebut Nabi mengetahui pada tahun akan datang Nabi akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Nabi menyatakan kepada kita bahawasanya pengakhiran bagi kehidupan manusia seorang Muslim ini, antara yang sepatutnya iaitu menjadikan haji itulah merupakan satu cagaran yang akhir untuk dia melangkah ke alam yang lain, iaitu alam barzakh. Cuba lihat pada apa yang Nabi sebutkan ketika mana Nabi melaksanakan hajatul wada'. Nabi menyatakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Nabi kata, berkemungkinan tahun depan aku tak jumpa lagi dengan korang. Tapi katalah kita nak dapatkan tempat, seolah-olah kita kata tahun depan kita akan mati, tahun ni nak dapatkan tempat mustahil, susah. Ataupun kita kata boleh separuh mustahil. Benda tu tidak mustahil pada sisi Allah, mustahil bagi diri kita. Kita nak dapatkan tempat, tahun depan kita nak mati, tahun ni kita nak pergi haji. Kita tak tahu bila kita akan mati. Tetapi satu daripada pengajarannya ialah, kalaupun kita dapat pergi pada usia muda, katalah dapat pergi usia muda berapa, 25 tahun,
apa yang berbaki daripada kehidupan selepas haji sehinggalah selepas sampai kepada kematian kita tersebut, kita kena menjaga akan keadaan haji tersebut sampailah kita mati sebolehnya, supaya pengakhiran bagi kehidupan kita ialah mengerjakan ketaatan kepada Allah yang paling besar, rukun Islam yang kelima yang menghimpunkan seluruh ibadat manusia di dalamnya. Liyashhadu manafi'a lahum, selain daripada keampunan daripada Allah, janji syurga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tak ada yang dapat menukar ganti apa yang dikatakan syurga itu melainkan haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang Allah terima haji dia, maka di situlah terdapatnya pahala syurga. Ini sebab yang kedua saya kata kenapa kalau seorang tu dapat peluang untuk mengerjakan haji kali kedua, dia kena pergi juga. Sebab dia tidak pernah mengetahui haji yang telah dikerjakan telah diterima ataupun tak. Ada orang tahu yang dah pergi haji, dia boleh dapat satu sijil, haji awak telah diterima. Ada? Tak ada. Kita pergi haji, kita tak tahu haji kita Allah terima ke tidak. Sedangkan kita nak syurga Allah Azza wa Jalla. Lalu kita kata kalau dapat peluang pergi haji kali kedua, kita akan buat sesungguhnya. Sebab apa? Sebab kita nak apa yang dikatakan hajjul mabrur tersebut. Sebab itulah merupakan ganti kepada syurga buat kita. Pergi, dapat peluang pergi haji, pergi kali yang kedua. Itu kelebihan yang kedua daripada akhiratnya. Yang ketiga, haji juga memberikan kebaikan-kebaikan yang disebutkan, ianya adalah bersifat umum, sama ada yang dikatakan kebaikan itu dunia ataupun akhirat, seperti mana yang telah diungkapkan oleh Allah dalam ayat surah Al-Baqarah, waktu ketika mana manusia mengerjakan akan haji, selesai daripada mengerjakan haji, antara bacaan-bacaan yang disunatkan bagi kita untuk kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Daripada sudut manfaat dunia, Allah kurniakan bagi haji, antaranya haji akan menjana ekonomi. Hari ini kalau kita kata antara yang memberikan sumbangan yang besar kepada kerajaan Arab Saudi iaitu kedatangan jemaah haji dan juga umrah. Yes. Tambahan pula masa depan bagi mereka yang telah mengerjakan haji dan juga umrah, ada visa entrance yang baru. Setiap per kepala akan dikenakan sekurang-kurangnya 2,000 rial, persamaan sekitar 2,100 2,200 nilai Saudi satu kepala. Jemaah haji Malaysia saya bantau tidak kurang daripada 70,000, darabkan dengan 2,000 ringgit, berapa bilion dia boleh dapat. Itu baru satu negara sepanjang tahun. Subhanallahil azim. Ekonomi. Dan apa yang telah membangunkan ekonomi dua tanah suci ini, tuan-tuan jangan jealous. Satu kajian yang telah dibuat, bila mana melihat kepada pola ekonomi dunia, bagaimana pergerakan ekonomi dunia, bila mana mereka lihat kepada di manakah pusat pergerakan ekonomi dunia, rupa-rupanya ia berpusat kepada dua tanah ini. Jatuhnya ekonomi dua tanah ini, ia akan memberikan kesan kepada ekonomi seluruh dunia. Begitu juga kita kata bila mana membangunnya ekonomi dua tanah ini, maka akan membangunkan ekonomi dunia yang lain. Apa bukti dia? Kalau bercakap dalam dunia ni orang kata nak bukti. Okey tuan-tuan, antara trade yang paling masyhur dalam sejarah dunia, antara trade yang paling masyhur dalam sejarah dunia, disebutkan dalam bahasa Cina nya sebagai Silk Road. Pernah dengar tak? Laluan sutera. Pada ketika mana satu ketika saya belajar sejarah, perkara ini tak pernah dipertekankan kepada kita. Bila saya ke China, saya duduk di China lebih kurang setengah bulan, duduk belajar sana, urusan rasmi, pergi ke sana belajar, tengok tentang laluan Silk Road. Bangsa Cina sendiri, juru pandu kami sendiri menyatakan bahawasanya antara yang mendorong kepada